dan salam satu Malaysia. Tujuan kami merakam video ini adalah untuk pembentangan 1, kursus penghayatan etika dan peradaban. Kami sekumpulan akan membentangkan topik 4 iaitu keunikan adat resam di Malaysia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya, Krubasri, sebagai ketua kumpulan. Yang kedua adalah Alia Izzati dan yang ketiga adalah Atika. Baiklah, sekarang kami akan mula pembentangan kami. Sebelum kami mula pembentangan kami, kita mesti faham apakah itu adat resam. Baik, adat resam ini merupakan undang-undang atau hak yang tidak bertulis dalam sesebuah masyarakat yang diamalkan dan diwarisi secara turun-temurun. Adat resam ini sebenarnya berasal daripada sesebuah negara, budaya, zaman ataupun agama. Adat ini mempengaruhi seseorang individu bermula daripada kelahiran, perkahwinan dan juga kematian. Ini bermakna adat resam sebenarnya merupakan kebiasaan cara hidup semua masyarakat di Malaysia. Oleh hal yang demikian, kami sekumpulan hari ini akan membentangkan keunikan adat resam 3 masyarakat utama di Malaysia iaitu masyarakat Melayu, masyarakat India dan juga masyarakat Cina. Saya akan membentangkan tentang masyarakat India, manakala Atika pula akan membentangkan tentang masyarakat Cina dan Alia Izzati akan membentangkan tentang masyarakat Melayu. Marilah kita mulakan pembentangan kami. Keunikan adat resam kaum Melayu ialah sewaktu mengandung, melenggang perut. Adat ini juga dikenali kirim perut oleh masyarakat Melayu di bahagian utara semenanjung Malaysia. Ada di setengah tempat dikenali sebagai mandidian. Upacara ini dilakukan kepada wanita yang mengandung anak sulung ketika kandungan berusia dalam lingkungan 7 atau 8 bulan. Dijalankan oleh seorang bidan menimpa wanita hamil yang bakal bersalin dan bagi membetulkan kedudukan bayi dalam perut. Sewaktu bersalin, mengikut kepercayaan juga, daun mengkuang berduri akan digantung di bawah rumah dan kapur akan dipangkah pada tempat-tempat tertentu di dalam rumah wanita yang hendak bersalin tadi bagi mengelakkan gangguan makhluk halus. Selepas melahirkan, iaitu tanggal pusat, adat cuci lantai akan diadakan di sesetengah tempat. Ia juga dipanggil adat naik buai kerana selagi bayi itu belum tanggal pusatnya, dia tidak boleh dibuaikan dan akan tidur di samping ibunya. Adat ini seeloknya dilakukan pada hari Isnin atau hari Khamis. Lepas melahirkan, bersunat atau berkatan. Anak-anak perempuan bersunat dilakukan apabila umur mencecah setahun atau lebih. Bagi anak lelaki pula, bersunat atau dipanggil berkatan ketika umur mereka dalam lingkungan 8 hingga 12 tahun. Seterusnya, perkahwinan. Yang pertama, merisik. Adat ini dipanggil meninjau atau menengok. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk menyelidik atau mengenali latar belakang si gadis. Yang kedua pula ialah meminang. Selepas mengenali si gadis, pihak keluarga lelaki akan menetapkan hari untuk menghantar satu rombongan peminangan. Urusan peminangan dibuat oleh kaum terdekat oleh pihak lelaki. Ia dilakukan untuk menyatakan tujuan mereka sebenar secara rasmi. Kedua belah pihak akan menetapkan tarikh dan masa yang sesuai untuk bertunang. Yang ketiga pula ialah bertunang. Pihak lelaki akan diwakili oleh keluarga atau saudara mara terdekat. Majlis pertunangan tersebut akan diadakan di rumah pihak perempuan. Akad nikah akan dijalankan oleh Tok Imam. Majlis perkahwinan pula, persiapan akan dijalankan termasuklah mendirikan khemah, menyiapkan pelamin dan bilik pengantin serta sediakan bunga telur. Majlis perkahwinan juga dikenali sebagai hari langsung atau hari bersanding pengantin yang digelar sebagai raja sehari. Kematian pula. Apabila berlaku kematian, perkara pertama
Yang perlu dilakukan oleh keluarga si mati ialah memberitahu kepada Tok Imam agar kematian itu dapat dimaklumkan kepada saudara mara atau jiran tetangga di kawasan sekitar. Pengumuman akan dibuat di masjid oleh Tok Imam. Mayat tersebut diletakkan di ruang tamu tengah rumah dan dibaringkan serta ditutup dari kepala hingga ke kaki dengan sehelai kain. Kepala dihadapkan ke arah kiblat dan kedua-dua tangan pula dikiamkan, iaitu tangan kanan ditindihkan atas tangan kiri ke dada. Orang yang ziarah si mati akan sedekahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semasa kematian, sebarang jamuan tidak akan diadakan. Mayat juga perlu dikebumikan secepat mungkin. Sebelum dikebumikan, mayat akan dimandikan oleh tukang mandi mayat dengan tertib. Jenazah dikafankan. Bagi jenazah lelaki, mereka perlu dibalut dalam 3 lapisan, manakala jenazah wanita pula dibalut dengan 5 lapisan beserta telekung. Jenazah akan dipakaikan celak dan dibubuhkan kapur barus. Masa pengebumian, selepas dimasukkan ke dalam keranda dan diusung ke tanah perkuburan, kaum lelaki digalakkan menghantar jenazah hingga ke kubur. Sebelum ditimbun, siap atau sesiapa yang hadir akan turun ke dalam kubur dan membuka papan tutup keranda itu dan mengiringkan mayat, lalu membukakan ikatan di kepala. Selepas kematian, kenduri arwah dan doa selamat akan diadakan oleh keluarga si mati. Selepas jenazah selamat dikebumikan, tujuan doa selamat adalah untuk mendoakan kesejahteraan si mati yang berada di alam barzakh. Adat resam masyarakat India. Yang pertama, kita akan bincangkan tentang adat resam kelahiran. Kalau kita tengok kelahiran, kita ada semasa mengandung dan juga selepas mengandung. Adat yang sangat penting semasa mengandung adalah adat Valagappa. Adat ini dilakukan ketika kandungan sulung wanita hamil menjangkau usia 7 hingga 9 bulan. Wanita hamil akan dipakai gelang-gelang yang baru, terutamanya satu gelang yang sangat penting, iaitu sul kapa. Apa itu sul kapa? Sul itu adalah kandungan ibu dan kapa itu adalah perlindungan. Wanita hamil tersebut akan dimandikan dengan air kunyit, susu dan juga air mawar serta bunga-bungaan. Selepas itu, wanita hamil akan disapukan kunyit pada pipi dan juga tangan. Selepas itu, suami akan menyuapkan manisan ke dalam mulut isteri. Baik, sekarang kita akan bincangkan selepas mengandung pula. Selepas mengandung, satu adat yang sangat penting adalah untuk mencatatkan waktu kelahiran yang tepat bagi bayi tersebut. Adat ini dilakukan untuk tujuan menentukan bintang bayi tersebut mengikut almanah Hindu. Dan kenapa adat ini adalah sangat penting? Ini adalah juga untuk menentukan kehidupan masa depan bayi tersebut dari segi fizikal, mental dan juga rohani. Dan lagi satu adat selepas mengandung adalah untuk mengambil tali pusat yang dipotong dan tanam bersama dengan uri dan juga tembuni di sekitar kawasan rumah. Baiklah, seterusnya kita akan bincangkan tentang perkahwinan. Perkahwinan masyarakat India sebenarnya terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama adalah merisik. Yang kedua adalah kunjungan ke rumah pengantin, juga dikenali sebagai penpartel. Yang ketiga adalah ikat janji, iaitu nichayam. Yang keempat, majlis pertunangan, juga dikenali sebagai parisam. Dan yang kelima adalah perkahwinan, iaitu kalyanam. Baik, mari kita bincang sedikit tentang adat resam yang terlibat dalam proses perkahwinan ini. Baik, yang pertama tadi adalah merisik. Merisik ini sebenarnya memberi penekanan kepada aspek-aspek tertentu. Contohnya adalah agama, kasta, etnik dan juga sub-etnik kedua-dua pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan. Baik, yang kedua tadi adalah kunjungan ke rumah pengantin. Di sini saya menyebut tadi perkataan penpartel. Pen itu adalah pengantin perempuan, partel itu adalah melihat. Bermakna pengantin lelaki bersama keluarganya akan pergi ke rumah pengantin perempuan. Mereka akan membawa buah tangan dan tujuannya adalah untuk niat yang baik. Pengantin perempuan pula harus melayani semua tetamu yang hadir, termasuklah bakal suaminya.
Baik, yang ketiga tadi adalah ikat janji ataupun niciam. Niciam ini dijalankan selepas mencapai persetujuan. Dalam proses perkahwinan ini, adat yang sangat penting adalah pertukaran dulang sirih pinang. Pertukaran dulang sirih pinang ini dikenali sebagai tambulam marudel. Tambulam itu adalah dulang dan marudel itu adalah pertukaran. Baik, dan yang seterusnya adalah padisam, iaitu majlis pertunangan. Di sini, keluarga pengantin lelaki akan membawa banyak hantaran untuk pengantin perempuan tetapi dalam jumlah ganjil, dan bapa kepada pengantin perempuan pula akan memberi dulang yang mengandungi sari dan bunga untuk pengantin perempuan. Baik, dan yang terakhir adalah kalyanam. Yang kelima tadi adalah kalyanam, iaitu perkahwinan. Di sini, kedua-dua pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan akan bertunang dan bersembayang. Adat yang sangat penting di sini adalah pengantin lelaki akan diberi tali dan pengantin lelaki akan mengikat tali tersebut pada leher pengantin perempuan. Dan kedua-dua pengantin akan mendapat restu daripada kedua-dua ibu bapa mereka, dan sami yang menjalankan perkahwinan tersebut, kalyanam tersebut, akan memberikan kunggumum kepada pengantin lelaki dan pengantin lelaki pula akan meletakkan kunggumum pada dahi pengantin perempuan. Dan seterusnya mereka akan mulakan hidup sebagai suami dan isteri. Baiklah, yang terakhir kita akan bincang tentang adat resam yang terlibat dalam proses kematian dalam masyarakat India. Yang pertama adalah ahli keluarga ataupun waris akan mendapatkan sijil kematian dan seterusnya mendapatkan permit untuk menjalankan upacara pembakaran. Anak lelaki ataupun saudara lelaki yang terdekat bagi si mati akan memulakan persediaan sebelum upacara pembakaran. Mayat si mati akan diletakkan di ruang tamu dan kepalanya akan menghadap ke arah selatan. Ibu jari kedua-dua kaki akan diikat bersama dan kedua-dua belah tangannya pula akan diletakkan di atas dada. Mayat si mati akan dimandikan, minyak dan juga serbuk sirka akan disapu pada dahi. Selepas dimandikan, mayat tersebut akan dipakaikan pakaian kegemarannya ataupun pakaian perkahwinannya. Selepas itu, mayat si mati akan dimasukkan ke dalam keranda dan dibiarkan di anjung rumah untuk tujuan memberi penghormatan yang terakhir daripada semua rakan dan juga ahli keluarganya. Selepas itu, keranda akan diarah keluar dan hanya ahli keluarga lelaki sahaja akan pergi ke tempat di mana upacara pembakaran akan berlaku. Sementara itu, kaum wanita di rumah akan membersihkan rumah sebelum ketibaan kaum lelaki. Pada keesokan harinya, abu dan juga tulang si mati akan diambil dan dibuang ke dalam sungai. Pada hari yang ke-30 selepas upacara pembakaran ini berlaku, ahli keluarga si mati akan pergi ke kuil untuk menjalankan upacara sembahyang. Seterusnya adalah adat resam kaum Cina. Adat resam kaum Cina ada banyak sangat pada hari ini. Contohnya ialah dalam majlis perkahwinan, dalam majlis kelahiran dan juga kematian. Majlis perkahwinan terbahagi kepada 4, iaitu merisik, meminang, bertunang dan juga majlis perkahwinan. Mereka merisik untuk mengetahui latar belakang gadis tersebut dan juga tingkah laku gadis tersebut. Seterusnya mereka akan meminang. Mereka akan menghantar wakil datang ke rumah gadis tersebut dan berbincangkan tentang mas kahwin dan sebagainya. Seterusnya ialah bertunang. Mereka akan bertunang berdasarkan kalender Cina dan juga bintang kelahiran kedua pasangan. Yang terakhir sekali ialah majlis perkahwinan. Mereka akan menjalankan majlis perkahwinan dalam satu tempoh tertentu yang telah ditetapkan oleh kedua-dua pihak. Seterusnya adalah adat resam kelahiran. Kaum Cina akan berpantang selama 40 hari selepas melahirkan anak. Semasa berpantang juga mereka akan memakai stokin
dan juga pakaian yang tebal untuk menghalang daripada badan masuk angin lah. Dari segi pemakanan pula, mereka akan membuat arak dimasak bersama-sama ayam, halia dan juga lada. Itu juga bertujuan untuk mengeluarkan angin daripada badan. Selepas itu, ada resam kematian kaum Cina. Mayat itu akan dimandikan serta dibersihkan sebagai tanda penghormatan yang terakhir, dan mereka juga akan dipakaikan dengan pakaian yang cantik. Lazimnya mereka akan dipakaikan dengan pakaian perkahwinan semasa mereka hidup. Oleh itu, kaum Cina sangat digalakkan untuk menyimpan pakaian perkahwinan mereka, atau orang tua sangat digalakkan untuk menangis dan meratapi pemergian si mati. Tangisan ibu bapa dan orang tua sangat digalakkan dalam masyarakat kaum Cina untuk meratapi pemergian si mati buat kali yang terakhir. Terima kasih. Kesimpulannya ialah kita perlu menghargai setiap adat resam yang ada di Malaysia supaya dapat diperkenalkan pada generasi akan datang. Adat resam sesuatu kaum mempunyai nilainya yang tersendiri, jadi kita haruslah menjaganya agar tidak ditelan zaman. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.